Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT, kita dipertemukan lagi dalam kelas Fardu Ain kita. Pada kali ini kita akan sambung pengajian kita dalam ilmu tasawuf ataupun ilmu yang membicarakan tentang hati. Kita membincangkan kitab penawar bagi hati. Ini kita ada mengaji ini kan. Pada kali yang lalu kita dah masuk perbincangan dalam fasal yang keempat pada menyatakan perut. Kita masuk cerita tentang perut. Itu kita dah cerita tentang meninggalkan makan benda yang haram dan juga syubhah kan. Haram dan juga syubhah. Kerana tiga perkara tadi, meninggalkan makanan yang haram dan juga syubhah kerana tiga sebab lah. Kerana tiga amaran daripada Nabi dan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tiga sebab. Sebab apa kita kena meninggalkan, jaga perut kita daripada makan yang haram dan juga syubhah. Sabda Nabi SAW. Ini nak cerita yang ketiga itu kan, tak habis nak cerita yang ketiga itu kan. Yang ketiga itu iaitu dengan kita makan yang haram dan syubhah tadi, amalan kita tidak diterima. Amalan kita tidak diterima dan menghalang daripada kita buat kebajikan. Kan? Jadi ada dalilnya. Mana dalilnya? Iaitu hadis Nabi SAW. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa ash-shahru wa kam min sha'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal-zam'u. Dalam hadis yang lain illa al-ju' wal atash. Itu antara hadis yang menunjukkan bahawa amalan yang kita buat ni tidak diterima dengan sebab makan yang haram tadi kan. Makan haram dan syubhah. Kam min qa'imin laysa lahu min qiyami illa ash-shahru wa kam min sha'imin laysa lahu min siyami illa al-ju' waz-zam'u. Artinya, siapa-siapa yang banyak daripada sembahyang malam, antara beberapa banyak daripada yang sembahyang malam, tiada ada baginya daripada sembahyangnya melainkan berjaga dan berjaga. Nabi kata ada orang yang beberapa, maksudnya banyaklah. Kam, Nabi tanya kan, beberapa, maksudnya banyaklah orang yang bangun malam tapi dia tak dapat apa. Dia tak dapat apa. Daripada bangun malam tak dapat pahala. Yang dia dapat hanyalah berjaga saja kan. Berjaga malam lah kan. Dapat berjaga saja. Semayang tapi tak dapat pahala semayang kan. Apa lagi yang boleh buat? Baca Quran. Qiyamul lail lah. Senang kita dia qiyamul lail tapi tak dapat pahala qiyamul lail. Kan. Kemudian dan beberapa banyak daripada yang puasa, tiada ada baginya bagi puasa tu melainkan lapar dan dahaga. Ada orang yang puasa tapi puasa tak dapat pahala kan. Puasa sunat ke puasa wajib tak kira lah kan. Tapi nak cerita kata buat satu amalan yang baik tapi tak ada pahala. Sebab apa tak ada pahala? Sebab tadilah, sebab daripada makan yang haram dan juga syubhah tadi. Jadi tak ada pahala. Amalan yang dia buat tu tak ada pahala. Duk semayang, duk puasa, duk zakat, duk haji kan. Duk apa lagi? Duk puasa lah kan. Tapi tak dapat apa. Sebab apa? Hidup macam biasa, maksiat duk buat macam biasa, benda buruk buat macam biasa, kemudian makan pula benda yang haram, jadi tak diterima amalannya. Na'udzubillah min zalik lah. Kita berharap bahawasanya minta supaya Allah SWT menerima amalan yang kita buat ni kan. Sebab tu kalau nak buat satu amalan, jadilah sehabis baik dalam buat amalan tu kan. Kalau tidak, tak dapat apa kan. Kata letih penat, kata pergi akhirat esok tengok akaun kita kosong. Kerja buat banyak tapi tak ada isi kan. Yang kita nak tu manfaat akhirat tu lah yang kita nak. Tapi tiba-tiba akhirat nanti terkejut kan. Ini Tuhan sebut lah dalam Quran
di akhirat nanti akan terkejut, mata terbeliak. Sebab apa? Duk semayang, duk puasa, tiba-tiba kosong, tak ada apa, tak ada pahala, kan? Tu. Daripada Ibnu Abbas, diceritakan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, la yaqbalullahu salatu mri'in fi jawfihi haramun. Artinya, tidak menerima oleh Allah Ta'ala akan sembahyang seorang yang ada di dalam perutnya yang haram. Ni lagi jelas lah hadis ni, kan? Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kan? Jadi dia kata, kalau kita ada makan yang haram, dalam perut kita ada benda haram, maka amalan kita tidak diterima. Tak diterima ni bukan yang tidak sah. Tidak diterima ni bukannya tidak sah, iaitu tak diterima ni boleh juga kita kata amalan ni tidak berpahala. Tak ada pahala. Sah sembahyang tapi tak ada pahala. Sembahyang Jumaat sah, sembahyang Zuhur sah, sembahyang apa lagi. Tak kira lah, semua sembahyang lah. Amalan yang kita buat semuanya sah tapi tidak ada pahala. Di wuduk pun ada pahala, tapi kita ambil wuduk tak ada pahala. Macam mana tu? Ambil wuduk jadi tak ada pahala, kan? Rugilah. Sedangkan wuduk ni beramal. Kita mengaji pun boleh pahala, tapi tiba-tiba kita mengaji tak boleh pahala. Sebab apa? Dalam perut kita ada yang haram dalam perut kita lah, kan? Okey. Itu tak kira lagi. Dalam perut ada yang haram, pakaian pun ada yang haram, kan? Jadi kena banyak benda kena perhati supaya kita buat amal ni tak jadi orang yang rugi. Menjaga daripada benda yang haram pun dapat pahala. Dapat pahala sebenarnya. Sebab apa? Haram ni tinggal yang haram tu dapat pahala. Ni kita ni duduk saja ni, contohnya haram minum arak. Tiba-tiba kita tak buat minum arak tu, dapat pahala. Meninggalkan arak kerana Allah Ta'ala, dapat pahala, kan? Dengan tinggal saja dapat pahala, kan? Meninggalkan apa lagi? Mengerjakan solat, maksudnya meninggalkan tidak mengerjakan solat. Nampak tak? Jadi di situ pun boleh pahala. Buat solat dapat pahala, tinggal tak meninggalkan solat pun boleh pahala. Nampak tak? Tu ada pahala belaka. Tuhan nak bagi kita syurga ni, Tuhan ni, kan? Cuma kita yang tak ambil peluang, kan? Habis. Adapun bersangatan kenyang, maka hanya sahaja dituntut daripada menjauhkan kerana beberapa perkara. Jadi yang ni dah habis cerita pasal makan haram dan juga syubhah dah habis. Ini yang kita nak kena jaga lah. Kemudian dia kata jaga juga, pengarang kata jaga juga apa? Daripada makan terlalu kenyang. Makan bersangatan kenyang, terlalu kenyang lah, makan sampai terlalu kenyang. Ini tak payah nak hurai lah, kita tahu macam mana makan terlalu kenyang tu, kan? Tak tahu, cuba try buat. Hatulah tu, makan terlalu kenyang tu. Jadi kerana ada beberapa perkara, ada beberapa sebab yang dianjurkan dan disuruh kita untuk tinggalkan bersangatan kenyang tu tadi. Makan sampai kenyang tak apa, tapi jangan terlalu kenyang. Yang lagi bagus, makan bila lapar berhenti sebelum kenyang. Itu yang lebih baik lah. Sebelum kenyang berhenti, kan? Ni dah kita kenyang, lepas tu makan lagi. Sebab apa? Sampai puas, kan? Makan sampai puas tu silap lah. Itu ikut nafsu lah sebenarnya, kan? Makan sampai puas tu, itu makan ikut nafsu, kan? Salah makan ikut nafsu, tapi kita buat lah, kan? Itu sendiri punya tanggung lah, kan? Okey, baik. Yang pertama, sebab apa kena tinggal makan yang sangat kenyang ni? Yang pertama, kerana bahawasanya banyak makan itu sebab bagi keras hati. Tu kita nak tinggal kenyang sangat ni. Sebab apa? Sebab makan terlalu kenyang ni boleh menyebabkan hati jadi keras. Bila hati jadi keras ni, nasihat payah nak masuk, nak buat amal jadi payah, nak jadi baik pun payah, nak buat amal ibadat payah. Tu, kan? Dia jadi keras hati. Bila orang sebut pasal mati pun tak ada rasa apa-apa. Sebab apa? Sebab keras hati, kan? Orang sebut tentang Mekah, tak ada rasa apa. Orang sebut tentang Rasulullah, tak ada rasa apa. Orang ajak selawat, tak ada rasa apa. Orang sebut pasal semayang pun tak ada rasa apa, kan? Tak ingat mati langsung. Sebab apa? Keras hati jadi. Makan terlalu kenyang. Jadi kena elak lah, sama-sama kita elakkan makan sampai terlalu kenyang ni. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, bahawasanya pada banyak makan itu membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia.
membangkitkan segala anggota pada yang sia-sia dan pada kejahatan. Tu yang kedua. Dia kata, pengarang ni kata, banyak makan ni dia akan bangkit pada anggota badan kita ni akan melakukan perkara yang sia-sia. Dia akan menyebabkan anggota badan kita ni bersemangat nak buat benda yang sia-sia, kan. Banyak tenaga untuk digunakan buat benda yang sia-sia, kan. Sia-sia paling sia-sia juga benda tu, kan. Bila makan terlalu banyak ni dia akan bawa pada mengantuk. Bila mengantuk kita tidur, kan. Bila tidur ni manfaat dekat kita. Tidur ikut waktu, kan. Bukan tidur ikut waktu, tidur malam je yang beri manfaat bagi kita. Tidur banyak ni itu tidak memberi manfaat dan dia akan melemahkan anggota badan kita dan lemah lagi lah. Dan dia akan menghabiskan umur kita tu tidur, kan. Tak perasan apa, amal pun tak dapat, dosa pun tak dapat. Tapi terlalu banyak sangat tidur pun boleh menyebabkan kepada berdosa lah. Sebab apa? Melakukan perkara yang sia-sia. Tidur kerana berehat, okey. Tapi masalahnya asyik nak rehat je, ada problem lah tu, kan. Ada masalah dalam diri tak antaranya sebab tu lah, sebab makan terlalu kenyang. Apa ada, semua nak makan, kan. Apa orang sebut, apa yang viral, semua makan habis, kan. Pilih juga. Sebenarnya bukan semua benda kita kena rasa. Tak makan satu benda tu sebenarnya satu perkara yang baik. Tak ada satu benda tu adalah satu perkara yang baik. Sebab apa? Sebab bila ada semua benda kita makan, apa yang kita makan nanti akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Jadi kalau kita tak makan, contoh kalau tak makan ais kacang contohnya lah, kan. Tak makan ais kacang. Jadi pasal ais kacang kita dah lepas soalan. Tapi kalau semua benda kita bilang, semua benda kita kena tanya, kan. Tu tengoklah, banyak benda yang kita ambil kat dunia ni, banyaklah kita kena tanya akhirat. Sebab tu orang-orang soleh dan ulama-ulama dia mengurangkan ambil daripada bahagian daripada dunia. Sebab apa? Takut kena tanya. Ni kita ni tak ambil lah, kan. Tak takut kena tanya lah. Kena tanya dengan polis tak apa lagi, kena tanya dengan makhluk tak apa lagi. Tapi bila kena tanya dengan Allah, tu nak jawab macam mana, kan. Nak jawab macam mana? Sebab apa? Nak jawab pada Allah ni, nak tahu, tunggulah mati tak tahu lah, kan. Boleh jawab tak boleh jawab bila Tuhan tanya, kan. Tu kena takut lah, kena takut. Jangan terlalu ambil banyak sangat nikmat. Nikmat ni ambil sekadar yang kita perlu untuk amal ibadat saja. Ni kita ambil sampai berlebih-lebih, kan. Lepas tu kedekut pula nak share dengan orang kedekut, kan. Okey. Jadi saya ingat sekadar itu dulu, nanti kita akan sambung yang ketiga. Wallahu alam. Assalamualaikum.